Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Satu berita yang menggempakan, tapi saya percaya ini adalah berita baik buat rakyat Malaysia. Kerana apa sahabat semua? Ya, kita boleh nampak hari ini betapa terdesaknya pemimpin daripada kedua-dua parti bersatu dan juga PAS sahabat semua. Apa yang mereka lakukan hari ini dengan menghina, memperlekehkan dan yang paling teruk lagi adalah menfitnah sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya kerana perlakuan jelek daripada pemimpin-pemimpin bersatu dan PAS ini, ya, pemimpin Perikatan Nasional disiasat malah akan disaman. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Jadi polis akan panggil Razali bantu siasatan, ya, kenyataan menghina. Inilah yang saya katakan. Pemimpin seperti Razali, ya, seperti pedang sahabat semua, tidak habis-habis dengan menghina kehakiman, menghina, menfitnah dan sebagainya. Kenapa sahabat semua? Karena adakah begitu terdesak, ya, sehingga sanggup melakukan atau membuat kenyataan-kenyataan seperti ini. Jadi kalau kita lihat hari ini, polis di Raja Malaysia telah memanggil Ketua Badan Pimpinan Bersatu Terengganu, Datuk Razali Idris, untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan disifatkan bersifat penghinaan terhadap sistem keadilan negara oleh Dewan Undangan Negeri Adun Kijal itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Adun Kijal itu dipercayai mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan keputusan oleh institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Beliau, Razali, dipercayai mengeluarkan kenyataan semasa majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil PRK di Kemaman, ya, Terengganu pada 10 November yang lepas, katanya dalam kenyataan semalam. Dan menurut rakaman percakapan, Razali dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah Balai Polis Cukai Kemaman Terengganu hari ini. Muhammad Suhaili berkata kenyataan Razali telah ditularkan oleh pengendali akaun TikTok Wancing 11 pada 14 November lepas. Beliau berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi supaya tidak mengganggu proses siasatan dijalankan, katanya lagi. Susulan itu, kertas siasatan akan dilengkapkan dengan segera dan akan dirujuk ke pejabat peguam negara selari dengan peruntukan perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Rabu yang lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (ISPRM) membuat laporan polis berhubung hantaran aplikasi TikTok yang dikatakan tidak tepat serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. ISPRM dalam kenyataan memaklumkan bahawa menerusi hantaran dibuat pemilik akaun Wancing 11 itu, Razali dirakam mengeluarkan kenyataan, ya, beberapa tuduhan palsu. Itu antara kenyataan. Dan akhirnya, ya, dengan laporan polis, ya, yang dibuat oleh pihak ISPRM, Razali hari ini pemimpin bersatu, ya, dipanggil disiasat, ya, kerana membuat satu kenyataan menghina sistem negara kita, sahabat-sahabat semua. Itu yang saya katakan. Kenapa mereka sanggup melakukan seperti ini? Adakah begitu terdesak sekali sehingga sanggup mengeluarkan tuduhan-tuduhan palsu, membuat pelbagai fitnah dan sebagainya. Jadi rasakanlah, ya, apabila disiasat, mungkin mohon maaf dan sebagainya. Mungkin itulah yang akan mereka lakukan. Dan satu lagi update yang saya ingin kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan bicara saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada ahli Parlimen Pendang yang dijadual bermula Januari 2026. Alright, so ini adalah satu berita baik sebenarnya, sebab kalau kita lihat saman fitnah ini dijadualkan pada tahun 2026, tapi diawalkan lebih awal, ya, supaya dapat dibicarakan dan dapat diselesaikan. Jadi mari kita ikuti tarik perbicaraan saman fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap ahli Parlimen Pendang
Awang Salahuddin Hashim telah ditukar kepada Julai 2006 kepada Januari 2005. Pun Waiken yang mewakili Anwar berkata sebelum ini tarikh perbicaraan telah ditetapkan pada Julai 2026. Bagaimanapun Mahkamah hari ini memberitahu tarikh baharu perbicaraan pada 20 dan 23 Januari serta 12 ke 13 Januari 2025. Sehubungan itu tarikh yang ditetapkan pada 2026 sebelum ini dilapangkan katanya selepas pengurusan kes di hadapan Hakim Datuk Ahmad Syaril Muhammad Saleh. Pada tiga masa yang lepas, Anwar sebagai plaintiff memfailkan saman fitnah terhadap Awang MP Pendang ini atas kenyataan yang didakwanya sebagai fitnah dibuat oleh Awang di lobi Parlimen semasa menghadiri Parlimen Dewan Rakyat pada 21 Februari lepas. Menurut Anwar, kenyataan yang direkam dalam format audio dan video telah didedahkan kepada orang ramai. Beliau berkata kenyataan itu antaranya bermaksud beliau mempunyai sifat pendendam serta membalas dendam telah menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya memberi arahan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk mencapai agenda politik pribadi. Jadi itu antara tuduhan ataupun fitnah yang dilemparkan oleh ahli Parlimen Pendang ini. Anwar mendakwa Awang Salahuddin sengaja dan berniat jahat serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap plaintiff yang kini ketua kerajaan perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah. Beliau berkata kenyataan fitnah itu memusnahkan reputasinya sebagai pemimpin yang dihormati di Malaysia serta di peringkat antarabangsa, dan sehubungan itu Anwar menuntut ganti rugi teruk teladan ganti rugi pampasan selain perintah injaksi untuk menghalang defendant, ejen dan wakilnya daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan fitnah yang didakwanya sebagai fitnah daripada MP Pendang itu. Jadi terbaik itu dia berita terkini daripada update berkaitan dengan isu yang pertama tadi seorang pemimpin bersatu Razali kini disiasat kerana membuat satu penghinaan kepada sistem negara kita dan membuat menyebarkan berita palsu. Dan sekali lagi MP Pendang disaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menghasut rakyat, membenci Perdana Menteri kita, selain itu menabur fitnah dan pelbagai lagi tuduhan yang tidak berasas sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan walaupun saman ini diawalkan daripada 2006 kepada 2026 kepada 2025, namun kita harap ia boleh diawalkan lagi supaya kebenaran itu dapat ditegakkan, supaya kaki-kaki fitnah ini boleh dikenakan saman, ganti rugi maupun penjara dan sebagainya. Terbaik. Mungkin ramai yang tertanya-tanya sebenarnya kenapa mengambil masa begitu lama untuk dibicarakan. Kita tahu sahabat semua, dalam negara kita ini kita ada SOP dan segala SOP itu harus dipatuhi. Kenapa begitu lama? Kerana begitu banyak kes-kes telah dijadualkan untuk tahun 2023, 2024. Kita membayangkan begitu ramai kes, dan kes itu sudah pun memenuhi setiap jadual setiap bulan. Kerana itu kes Datuk Seri ini sepatutnya 2026, tapi kerana mungkin ada kekosongan pada tahun 2025 maka diawalkan lagi. Jadi kita harap ia dapat berjalan lancar dan dapat membuktikan setiap kaki-kaki penghina, penfitnah ini diambil tindakan dengan sebaiknya. Alright, so sampai di sini saja. Kiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, dah boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.